Wanita ini Islam dengan memakan babi sambil membaca ayat suci Al-Quran. Ini babinya. Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah Fatihah, tinggal disantap. Tidak cukup dengan itu, dia punya Allah dan cabar untuk mengazabnya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Hari ini kita akan bahas apa agenda wanita ini dan siapa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini kita diuji dengan pelbagai perkara, dengan diuji dalam kehidupan, diuji dengan musibah, dan kita juga diuji dengan keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebab sekarang ini banyak yang cuba untuk mengelirukan umat Islam dengan cara pakaian dan tingkah laku mereka seolah-olah seperti seorang muslim. Tetapi dalam masa yang sama mereka menghina Nabi, menghina Islam, hina orang Islam, bahkan sampai ke tahap mencabar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang viral baru-baru ini, seorang wanita yang agak berusia mengaku sebagai muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Dewi Bulan sebagai muslimah sengaja memakan babi sambil membaca Fatihah, dan dia mengatakan bahawa dengan membaca ayat suci Al-Quran maka babi tersebut akan menjadi halal. Buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah. Makan babi haram jadi halal. Makanya saya menyarankan MUI ya untuk menghalalkan daging babi. Na'udzubillah. Buat orang Islam semua, babi itu jelas haram untuk dimakan. Dan kita sebagai orang Islam tidak boleh untuk memakan babi. Bukan setakat babi, darah bangkai pun kita dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih selain kerana Allah Ta'ala, dan haiwan yang mati tercekik, yang mati dipukul, dan yang mati jatuh daripada tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah, yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Daripada ayat ini jelas yang umat Islam dilarang untuk memakan babi. Apapun kaedahnya, apapun tutorial yang diberikan, yang dilakukan oleh sesiapa sahaja, sama ada baca doa, baca ayat Al-Quran, baca mantra, ataupun babi itu dibasuh dengan tanah 100 kali pun, ia tetaplah haram. Dan ulama sepakat segala yang berkaitan dengan babi pun tidak dibolehkan. Sahabat semua, apa yang dilakukan oleh wanita tua ini, saya panggil perempuan tua lah kan, sebab tengok mukanya pun dah macam ada bau-bau tanah dah. Apa yang dipertontonkan oleh perempuan tua itu sebenarnya adalah penghinaan kepada Islam, sehinggalah menimbulkan kemarahan orang yang beragama Islam. Makanya dia dikecam dan dicari oleh jabatan agama untuk dihukum atas tindakan biadabnya. Tetapi ternyata perempuan tua itu bukanlah berada di Indonesia, tapi dia berada di Amerika Syarikat, sehinggalah tidak ada tindakan yang boleh dilakukan ke atasnya. Jadinya perkara ini berlaku di Konoha lah. Dan sebenarnya perempuan tua ini adalah Cina Indonesia yang bernama Lin Sim Halim, tapi menggunakan nama Dewi Bulan. Dia juga bukanlah beragama Islam, tetapi beragama Kristian, bahkan sampai mengaku murtad seperti mana yang kita boleh tengok di dalam FB-nya. Dia tahu bila dia duduk di luar negara, maka susahlah orang Islam daripada luar negara lain untuk mengambil tindakan undang-undang. Sama jugalah dengan apa yang dilakukan oleh ajaran sesat Sihak. Mereka pergi ke luar negara dan menyatakan ajaran mereka, mengeluarkan belang mereka yang sebenar. Tetapi tidak ada undang-undang yang boleh mengambil tindakan kepada apa yang mereka lakukan. Dan bila dah di luar negara, ia sukar untuk berjumpa, sukar untuk disabitkan kesalahan,
memberi hukuman dan sebagainya. Orang Islam yang tidak suka hanya mampu bantah dan kecam tindakan biadab perempuan tua tadi. Bila ada kena kecam, maka perempuan tua ni pun mulalah kepanasan dan mencabar jabatan agama dan individu-individu tertentu untuk berhadapan dengan dia. Sedangkan dia lari keluar negara, tetapi berani pula nak cabar orang. Kalau dia betul-betul berani, buatlah statement ketika dia berada di Indonesia ataupun ketika dia berada di Malaysia. Rasanya orang Islam yang berada di sana tidak akan lepaskan perempuan tua ni. Dia pasti akan mendapat pengajaran yang sebaik-baiknya. Wanita tua ini bukan sahaja hina Islam, hina orang-orang Islam, tetapi antara perbuatan laknatnya ialah dia berani mencabar Allah Subhanahu wa taala untuk mengazabnya, untuk buat dia sakit dan dimatikan. Tantangan minggu-minggu lalu, tantangan ya buat Allah Subhanahu wa taala. Mana ini azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kemarin-kemarin Dewi Bulan sempat kena COVID. Dan dia juga mengatakan bahawa Tuhan Yesuslah yang mencari dia. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata dia yang menemukan saya. Perempuan tua ini bukan sekali minta diazab, tetapi berkali-kali dia minta. Dan ia juga bukan dilakukan oleh perempuan tua itu sahaja, tetapi dilakukan juga oleh alumni Mahat Az-Zaitun, iaitu Saifuddin. Kalau Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Yang juga turut berada di luar negara. Mereka mencabar Allah untuk mengazab mereka dengan dicacatkan atau sebagainya. Tetapi mereka lupa yang sebenarnya keadaan mereka seperti itu pun adalah permulaan azab bagi mereka sebelum mereka sempat bertaubat. Atas asbab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua, sehinggakan Firaun yang sampai mengaku Tuhan pun Allah beri peluang juga untuk hidup sehinggalah tiba ajalnya. Meskipun pelbagai kerosakan yang dia lakukan, dan matinya adalah lebih lama daripada waktu hidupnya. 2000 tahun dah berlalu, dia mati. Dia hidup dengan sombong dan bongkak hanyalah beberapa tahun sahaja. Dia dah sampai ajal, maka alam pun akan berpindah, iaitu di alam akhirat. Di sana nanti barulah Allah akan mengazab bagi mereka yang syirik serta mengolok-olokkan agama Allah dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada perkara yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Jadinya bagi mereka yang mencabar Allah Subhanahu wa taala, nanti di neraka Jahannam lah mereka akan rasakan apa itu azab. Sahabat semua, sebenarnya terdapat juga azab yang menyedarkan manusia ketika hidupnya. Dia diazab sehingga dia sedar dan sempat untuk bertaubat. Tapi ada azab yang terus-menerus membuat manusia itu tenggelam dalam kejahatan, hanyut dalam kemaksiatan, sehinggalah kematian yang menemuinya. Itulah istijraj. Diberikan kepada mereka yang derhaka harta kekayaan apa yang mereka inginkan, tetapi Allah matikan hati mereka. Mereka terus dibuai oleh kesenangan dunia, lemas dalam kekufuran, sehinggalah mereka tersentak bila dah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari sebarang pertolongan. Maka daripada ayat ini dah cukup untuk menjadi peringatan kepada kita. Di luar sana kita nampak orang yang buat kejahatan, buat maksiat, bersenang-senang, bermewah-mewah, tetapi itu sebenarnya adalah istijraj. Sahabat semua, menjadi persoalan apakah diajarkan di dalam agama mereka, agama perempuan tua ni, untuk berbohong, menipu, mengaku Islam, tetapi sebenarnya bukan, hanya untuk cuba mengelirukan umat Islam dan merendah-rendahkan Islam. Adakah itu memang cara untuk mereka menarik orang Islam kepada agama mereka? Kerana rasa ketakutan mereka, dan mereka sedar ramainya adalah orang Kristian yang mengkaji, membandingkan antara agama Islam dan Kristian, memeluk Islam terutamanya di Eropah dan negara-negara yang lain. Maka mereka melakukan pelbagai perkara yang jahat. Itu tidak lain hanyalah memperlihatkan diri sendiri mereka sebagai orang yang bodoh. Sebenarnya orang-orang seperti ini memang wujud kerana mereka ada gerakan dan juga ada organisasi tertentu untuk cuba menyesatkan orang Islam, cuba untuk menarik orang Islam kepada ajaran yang mereka bawa. Sebagaimana bila kita tengok perbualan dalam podcast mereka, mereka rancak membuat gerakan untuk cuba menyesatkan umat Islam, cuba memperlihatkan Islam itu hina. Bukti sejarah nggak ada, data sejarah nggak ada. Semua berdasarkan kitab mereka sendiri. Tapi meskipun apa yang mereka lakukan
itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan semua orang tahu, tetapi mereka cuba juga buat. Sahabat semua, inilah akhir zaman. Macam-macam rupa dan ragam kita boleh saksikan. Dan sebenarnya watak-watak seperti ini memang dah wujud daripada dulu lagi. Apapun kita sama-sama beringat dan ambil pengajaran. Perempuan tua itu sebenarnya hanyalah sebahagian kecil sahaja yang cuba untuk mencabar Allah, menghina Islam dan yang menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah ada pula pemimpin yang berperwatakan seperti perempuan tua itu. Dan sebagai umat Islam, kita tidak boleh membiarkan manusia seperti ini berleluasa dengan senang. Kita kena cegah secepatnya. Juga kita memberi nasihat kepada pemimpin kita untuk jangan membuat kerosakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Bila berlakunya kekufuran dan kemaksiatan di sesebuah negara, maka kita kena bangun untuk memperbaikinya, meluruskannya, kerana apa yang mereka lakukan akan memberi kesan juga kepada kita. Maka kita tidak bolehlah menjadi diam dan bisuh. Daripada peristiwa nenek tua ini, sahabat semua, ingatlah sambungan ayat yang sama dalam pengharaman babi di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa daripada memisahkan kamu daripada agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka. Sebaliknya, hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redai Islam itu menjadi agama untuk kamu. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita hakikat sebenarnya orang-orang kafir dah berputus asa untuk memisahkan umat Islam. Mereka dah tidak ada cara lain kerana Islam adalah agama yang dah sempurna, lengkap dan bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka kita tidak akan pernah gentar dengan kelakuan hinaan mereka, kebiadaban mereka, kerana Allah bersama-sama dengan kita. Dan baiknya Islam ni, Allah dah aturkan semuanya untuk kita sebagai manusia. Apa yang baik Allah izinkan untuk kita makan, apa yang tidak baik Allah larang kita makan. Allah yang ciptakan kita, Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Sebab itulah juga Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita manusia yang Allah ciptakan. Islam ni adalah cara hidup kita. Jangan bersedih hati dengan celaan orang-orang yang mencela, sedangkan kelapa yang tinggi jatuh juga ke bawah. Ini kan pula nenek yang tua, sampai masanya busuklah ia juga. Biar si luncai terjun dengan labu-labunya. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.